So that's that. Yeah. Hai korang. Assalamualaikum. Okay. Aku kan, aku nak share dengan korang something. Aku sebenarnya tak tidur daripada pukul 3 pagi tadi, pukul 4 pagi tadi. And then subuh tadi aku tertengok video Azfahiri. Yes, dan aku spend 24 minit 57 saat tengok video dia pada awal sampai habis. Aku dengar dia bebel tentang apa yang 2022 dah ajar dia. So aku macam, oh, okay. Aku mungkin perlu buat satu video ni. Kira macam conclusion 2022. Apa yang dah jadi kat aku. Macam tu lah kan. So, here I am. Sebelum tu, kita beli kopi dulu. Okay, aku dah beli kopi. And this is my favourite one. Asian, aku tak nak sebut, Asian Dolce Fry. Dan sebungkus ni berharga RM30 sebab aku menggunakan perkhidmatan Grab. I love it so much. Add on 1 pump espresso and 1 cup chocolate chip full cream. Aku tak tahu kenapa. Aku seorang je ke yang alami benda ni ataupun mungkin orang lain tak. Tapi mungkin aku seorang je. Setiap kali aku minum air Starbucks yang ada chocolate chip, aku akan berak. Berak as in cirit berit bukan berak biasa-biasa, berak cirit berit. Kita balik semula pada apa yang aku nak share lah pada hari ni. Okay, so aku dah ada buat note sikit dekat iPad sebab aku sebenarnya nak guna pakai pensel. Sebab aku rasa bila guna pensel, idea tu lebih mencurah-curah. Okay, aku ada Apple Pencil tapi lainnya tak sama. Dia tak sama macam kita tulis guna pen dan kertas. Aku buat video ni bukannya nak share dekat orang sangat pun. Aku malu nak cerita kat orang pasal apa yang jadi dekat aku tahun lepas. Tapi tujuan aku untuk buat video ni adalah sebenarnya untuk diri aku yang masa akan datang. So that my future self boleh tengok balik video ni dan macam ingat balik, oh tahun lepas aku ada masalah ni. Oh, tapi walaupun aku ada masalah, aku get back on track macam tu. So yes, aku nak macam video ni jadi macam semangat untuk aku, untuk diri aku yang pada masa akan datang untuk jadi lebih baik daripada yang sekarang ni. Faham tak? Aku harap sangat 2024 aku boleh rasa lega bila aku tengok balik video ni. Something like that. Okay? Okay. Aku rasa video ni akan panjang. So, kepada Nailah pada masa akan datang, kau kena tengok video ni sampai habis. Okay? Tengok sampai habis. Okay? Okay, aku boleh katakan yang macam 2021 sampai 2022 boleh katakan jangka masa yang aku gunakan untuk cari diri aku sendiri tahu. Untuk aku kenal diri aku. Siapa aku. Bukanlah aku tak tahu, tak ingat nama aku ke apa. Bukan. Aku nak cari balik siapa aku yang sebenarnya. Apa tujuan aku hidup. Dan apa yang aku nak sebenarnya dalam hidup aku. So boleh katakan sepanjang tahun 2021 hingga 2022, banyak benda yang aku hadap. Mental health aku memang sangat-sangat down, sangat-sangat teruk. Throwback sikit tahun 2021. At the end of December 2021, aku diagnosed with BPD type 2. Okay, kalau korang tak tahu BPD tu apa, BPD tu adalah bipolar depression. Kenapa dipanggil bipolar, korang boleh google sendirilah. Tapi secara ringkas ni aku boleh cakap, siapa-siapa yang menghidap bipolar ni dia akan ada masalah yang macam, okay, sekarang ni normal, aku boleh berada dalam sekelip mata, aku akan boleh jadi terlalu happy. Which is masa tu aku akan rasa aktif, aku akan rasa macam bersemangat gila-gila, idea kat otak ni macam curah, sampai aku tak boleh tidur sebab aku nak laksanakan, aku nak plan out apa yang aku nak capai, macam tu. So itu kalau aku tengah happy. Tapi kalau aku tengah sedih, aku akan boleh sampai ke major depression. Dan sedih aku tu boleh berlarut sampai 2 minggu, pernah 2 minggu, pernah sebulan pun ya. Sebab benda tu macam kejap okey, kejap tak. Macam dia bukannya okey yang happy tau, tapi dia okey yang minor depression. So bila ada satu episod ataupun satu kejadian, aku akan jadi macam major depression balik. Dan pada 2021 itu juga aku ada upload satu video ni. Kat video ni aku cerita yang aku ada cakap yang aku rasa sangat lost. Aku tak tahu aku nak buat apa dan aku rasa macam sedih. Aku sedih dengan diri aku sendiri. Aku rasa aku tak berguna. Aku rasa macam aku ni macam tak layak untuk hidup. Tak layak untuk jadi mak kepada anak-anak aku. Tak layak untuk jadi isteri pada suami aku. Tak layak jadi seorang anak kepada parents aku sendiri, pada parents in-law aku. Tak layak untuk kawan dengan siapa-siapa sebab aku rasa orang lain terlalu bagus dan aku terlalu buruk, terlalu bodoh, terlalu tak guna. Macam tu lah. Aku rasa diri aku tak guna. And disebabkan aku rasa macam
aku dah berada pada tahap yang sangat teruk. Dan eventually aku pergi ke hospital kerajaan je lah, dekat hospital Sunamina. And masa tu memang aku walk in je, dan aku cerita yang aku masa tu aku cuma tunjuk aku punya result, apa tu, kita kan ada online test yang untuk check kita punya mental health tu kan, DAS test. Aku tunjukkan aku punya DAS test, which is masa tu aku punya level memang sangat teruk macam ni. Tapi masa tu aku pergi kiranya memang sebenarnya memang untuk macam dapatkan doktor punya surat, ataupun senang kata aku memang pergi untuk dapatkan ubat. Aku memang dah tahu yang aku ada masalah tu, tapi orang kata macam kita tak boleh self diagnose. Apa-apa pun kita kena pergi hospital kan. Tapi sebab aku mesti memang yakin sangat-sangat aku ada masalah depression, aku ada masalah bipolar, dan apa yang membuatkan aku nak pergi hospital tu sebab aku rasa aku perlukan ubat untuk stablekan aku punya mood. Sebab aku rasa masa tu mood aku memang sangat-sangat teruk. Aku boleh macam tu je aku boleh nangis. Macam kita tengah berbual huha-huha ni kan, aku boleh terdiam dan aku boleh menangis. Macam mana aku boleh macam tu tau. So that's the only reason kenapa aku pergi hospital, sebab aku perlukan ubat. Dia tahu yang aku ada masalah bipolar tu, dan kiranya macam aku yakin yang aku ada masalah bipolar sebab seorang influencer lah. Aku follow Nisha Izzati dekat Instagram, and dia memang transparently cerita masalah mental health dia tau. Dia cerita lah yang dia pernah salah diagnose apa semua. And then finally dia diagnosed with bipolar type 2. And then aku macam, mungkin aku bipolar, atau mungkin aku bipolar type 2, atau mungkin aku major depression. Tapi bila aku pergi jumpa doktor apa semua, memang doktor sahkan yang aku memang bipolar type 2 sebab aku ada itulah, ada dua kutub lah. Maksudnya ada masalah tertekan dekat dua kutub. Aku sedih tu dah memang masalah stres lah. Tapi bila aku happy pun aku boleh stres. Faham tak? Aku tengah happy ni pun aku boleh rasa stres. Macam tu. Sebab aku terlalu happy. Macam aku cakap tadi, aku terlalu banyak idea sampai aku stres, sakit otak, aku tak boleh tidur. Memang waktu tidur aku memang teruk lah. Memang kadang-kadang aku sehari aku tidur sejam atau 30 minit pun pernah aku tidur. Itu salah satu tanda-tanda ada bipolar. My first depression happened on August 2021. Masa tu tak silap aku dekat nak raya haji. So 2 minggu aku terperap dalam bilik. Aku hidup cuma supaya anak aku hidup. Anak aku dapat makan, mandi. Tapi untuk diri aku tak ada apa-apa. Aku boleh tahan makan 24 jam, 26 jam aku boleh tak makan. Tapi bila aku makan, aku akan makan dalam kuantiti yang banyak. So, dan waktu aku makan tu memang tak betul lah. Memang biasanya tengah malam waktu anak tidur. First depression aku tu berlarutan memang 2 minggu, dan benda tu macam buat aku, the moment yang buat aku sedar, sebab kenapa semua orang macam busy puasa Arafah. And then bila aku google puasa Arafah tu apa, aku macam, otak aku macam tak function tau. So bila aku google maksud puasa Arafah tu apa, barulah aku tahu tu adalah musim haji. Maksudnya esok tu adalah raya haji. And then masa tu lah baru aku sedar, oh okay, aku dah berada dalam keadaan yang gelap selama 2 minggu. Masa tu aku siap tak boleh tengok IG, Facebook, Twitter apa semua. IG dengan Facebook memang aku dah tak guna dah masa tu. Tapi aku memang gunakan Twitter. Aku tak ada post apa-apa. Tapi aku lebih kepada membaca. So, kau bayangkan betapa toksiknya aku pada diri aku masa tu. Aku tengok orang update penatnya kerja hari ni. Macam tweet biasa je, penatnya kerja hari ni. Macam tu je, macam just simple, luahan yang simple macam tu. Aku boleh rasa macam, ya Allah kau dah ada kerja pun kau tak bersyukur. Kau ingat senang duduk rumah. So aku macam, kau tak pernah duduk rumah jaga anak, kau boleh lah nak cakap kerja tu penat apa semua kan. Cuba kalau kau duduk rumah jaga anak sendiri, kau tak boleh tahan, kau mesti rasa macam nak kerja macam tu. So memang rasa macam bitter sangat-sangat dengan orang, sampai tahap aku memang aku tak deactivate Instagram sebab aku sayang Instagram aku. Tapi aku memang log out. Setiap kali aku buka, aku terus log out. Aku tak ada terima apa-apa notification. Twitter ke apa semua tak ada. Aku memang, dan kebetulan masa tu pula aku ada masalah dengan handphone aku macam kejap okey, kejap tak okey, rosak lah apalah. So aku memang tak ada berinteraksi langsung dengan dunia luar. Aku tak nak cerita apa yang trigger aku untuk my first episode tu, tapi apa yang aku boleh cerita kat sini supaya diri aku masa akan datang, my future self akan tahu apa yang menjadi punca kenapa aku depression tu. Puncanya adalah sebab family aku sendiri. Tak nak cerita lebih.
It's just that siapa yang tahu tu tahulah. Siapa yang rapat dengan aku memang akan tahulah. Tapi few je lah, tak ramai yang tahu pun cerita ni. Okay, tu cerita first episode. Then tiba-tiba aku hit another episode of depression. Tak lama, bulan Disember. Yes, early December. Sebab masa tu laki aku keluar ikut jemaah tabligh 4 bulan. Masa tu dia bagi tahu aku dia cuma pergi 4 minggu. Tapi dia pergi daripada November. So tiba-tiba end of December aku tanya dia. Dia kata yes, dia pergi. Barulah dia mengaku dia pergi 4 bulan. Tapi memang awalnya pun memang dia tak ada planning pun untuk pergi 4 bulan. Dia memang planning dia untuk pergi 4 minggu ya. Aku tak ingat lah 4 minggu ke berapa 40 hari, salah 40 hari. So disebabkan benda tu macam trigger lah aku punya stress level. Sebab aku kat rumah kena handle anak sendiri. Walaupun kalau laki aku ada kat rumah pun dia tak adalah menolong, macam membantu sangat. Macam dia buat apa yang dia nak buat je. Yang dia tak nak buat, dia tak buat. Macam tu. Masa tu aku cuma stress sebab laki aku tak ada kat rumah. So memang 100% aku handle anak sendiri. Laki aku tak ada kat rumah tu bukan masalah utama. Tapi macam ada orang lain yang macam jadi triggered. Aku punya depression masa tu jadi lebih teruk lah. Dan benda tu macam berlarutan sampai 2 minggu, dekat 3 minggu juga. Tapi benda ni macam on off tau. Macam kejap. Sebab aku masa tu kan, dia macam aku ada pakai topeng tau. So bila aku dekat luar, aku jumpa orang, aku macam pakai topeng. So kalau macam aku berbual biasa macam ni, aku okay, tak ada apa-apa. Tapi once aku berseorangan, aku bersendirian, aku masuk bilik air ke, aku tidur ke, aku baring dalam bilik, aku tengok TV seorang-seorang pun, aku macam duduk kat luar rumah seorang-seorang termenung ke, aku akan menangis. Tanpa sebab. Aku akan rasa macam sedih sangat-sangat. Sedih yang melampau. Adalah benda yang trigger, tapi benda tu macam, contoh macam kita sedih, tapi benda tu biasanya kan takkan berlarutan lama. Kita macam sekejap je, okay, aku sedih. Okay, semalam aku sedih, hari ni aku dah happy dah. Macam tu kan. Tapi benda ni masa tu tak. Aku boleh macam, okay, aku dah okay dah, aku dah lupa semalam. Tapi nanti tiba-tiba macam aku tengok TV, orang keluar pergi makan jalan, aku sedih. Sebenarnya benda tu bukan masalah pada orang pada aku tau, tapi memang masalah aku sendiri. Dia macam tiba-tiba je aku jadi moody, macam aku rasa diri aku tak berguna sangat-sangat, sampai tahap aku rasa aku ada thoughts yang, aku ada fikiran yang macam aku tanya diri aku sendiri, kalau aku mati hari ni dekat rumah ni, ataupun apa-apa jadi dekat aku hari ni dekat rumah ni, agak-agak ada orang akan tengok aku tak? Agak-agak akan ada orang ambil berat pasal aku tak? Nak nangis. So masa tu memang itu yang boleh katakan almost all the time aku fikir benda tu tau. Masa tu aku rasa macam aku ni langsung tak bagi manfaat pada orang. Aku langsung tak berguna. Aku gagal jadi mak. Aku gagal jadi seorang anak. Aku gagal jadi seorang isteri. Aku gagal jadi seorang menantu. Yes. Dan masa ni aku punya mental memang sangat teruk daripada aku punya episod yang first, yang August tu tau. Sebab aku punya episod depression yang Ogos tu sebenarnya tak settle, tak dapat diselesaikan. Disebabkan itu, bila terjadinya episod yang masa Disember tu, dia jadi macam lebih teruk daripada yang sebelum tu tau. Kalau Ogos 2021 tu, aku dah rasa diri tak berguna, tak function, tak boleh nak hidup macam orang normal. Masa aku Disember 2021 tu, aku lebih double sedih, lebih double rasa tak berguna. Kan aku cerita yang aku ada pergi hospital untuk dapatkan diagnose doktor apa semua kan. Dan masa tu masa tu nak saringan, doktor ada tanya, awak ada fikir untuk bunuh diri tak? Dia tanya macam tu. Aku cakap lah, tak ada. Lepas tu aku macam tak fikir yang aku ada fikiran untuk bunuh diri. Sikit pun tak ada. Macam ada tak rasa macam, oh kalau aku tujuan guna ni best tak? Macam tu. Aku cakap dengan doktor, tak ada. Adalah terfikir macam tu, macam tak adalah terfikir nak tujuan berguna. Cuma tu macam terfikir macam kalau aku mati, ada sebab kisah tak? Aku cakap dengan doktor macam tu. Dan doktor kata, oh okay, kalau awak nak tahu, itu adalah second thought. Second thought tu maksudnya ada cubaan untuk bunuh diri. Walaupun aku tak ada cubaan untuk cederakan diri, buat bakut ke apa semua tu kan. Ataupun nak ni ke, tak ada. Tapi aku ada second thought tu. Walaupun benda tu tak fikiran tu tak membuatkan aku untuk ambil apa-apa tindakan, itu tetap dikira second thought. Dan masa tu lepas doktor tu macam tengok aku punya result DAS test yang aku cakap tadi, doktor tu okay, awak terus pergi apa tu, jabatan bahagian apa tu, bahagian psikotik psycho ward psychotic ward ke apa nama dia, psikologi
Aku tak ingat lah apa nama buat tu. Kata saya nak awak pergi sekarang juga. Awak tak jangan balik, okey, awak terus pergi sekarang juga. Masa tu dah pukul 4. 3.45 macam tu. Memang aku terus pergilah ceritanya. Tapi yang sedihnya, aku dah tak pergi tahu rawatan jumpa doktor ke apa semua, aku tak pergi. Masa first rawatan tu aku pergi pukul 4 kan. So macam best sebab tak ada orang lain, tak ramai dan memang one to one doktor. Masa tu saya ada 2 orang ke 3 orang doktor untuk dengar masalah aku. So memang aku dapat all out cerita apa semua. Tapi masa tu sebab aku macam masih lagi nak cari apa masalah aku apa semua kan. So macam-macam cerita yang aku cerita daripada trauma aku masa kecil semua aku cerita. Dan session tu cuma macam 40 minit, 30 minit macam tu. So macam tak cukup lah nak cerita seluruh hidup 30 tahun dekat doktor dalam masa 30 minit kan. So doktor suruh datang lagi sekali. Next appointment bulan depan ni kot tak salah aku. Tapi bila aku pergi kali kedua tu, masalahnya adalah bila kita pergi hospital kerajaan ni, masalahnya adalah terlalu ramai, terlalu pack. Yalah benda tak mahal kan, free. Kita macam free lah, kita cuma bayar untuk registration untuk apa ni RM5 je kata silap aku. Memang sangat-sangat pack. Lagi pula aku pergi masa waktu pagi. Kau bayangkan dalam satu bilik tu ada 3 meja dan ada 3 doktor. Salah. Ada 3 meja dan ada 6 doktor. So kau bayangkan kerusi daripada sini macam jarak. Dan masa tu ada SOP kan. So memang jarak 1 meter lah. Tapi bilik tu terlampau bising. Sebab bilik tu dia cuma pisahkan by partition. Setiap partition tu ada ruang untuk laluan jalan kaki tapi tak ada pintu. So memang aku kat sini aku boleh dengar sebelah cakap apa semua kan. So memang rasa tak best lah. Sampai satu tahap aku fikir kalau aku ada duit aku nak pergi dekat swasta. So kita bayar lebih sikit lah. Tapi yes, kalau benda tu boleh pulihkan masalah aku, why not kan. Cuma tu lah aku tak, setakat ni aku masih lagi tak mampu untuk pergi. Tapi hopefully soon hopefully aku dapat pergi. Sebab aku rasa aku still ada masalah tu. Cumanya sekarang aku tak makan ubat sebab aku tak berani. Sebab ubat tu aku rasa macam terlalu tinggi dos dia. Kawan aku cakap aku boleh pergi untuk minta dos yang lebih rendah. Sebab bila makan ubat tu kan, dia macam kita tak function. Kita jadi macam tidur, memang tidur mati weh. Memang sumpah tidur mati. Aku makan ubat tu sepatutnya makan setengah je. Tapi aku makan ubat tu bagi 8. Still mengantuk gila-gila. 8 pagi baru aku terbangun daripada tidur. So kau bayangkanlah, macam mana aku nak pergi kerja apa semua kan. Memang mungkin nanti aku akan cuba untuk cari satu masa untuk pergi jumpa doktor untuk minta ubat yang apa ni, dos dia lebih rendah, yang supaya aku boleh function, faham tak? Sebelum ni aku pernah makan ubat tu pukul 1 pagi. Pukul 1 tengah hari weh aku baru bangun. Dekat pukul 3 baru aku bangun. Memang aku tak function. Anak aku macam, Ami bangun. Ami dia kejut aku. Aku macam, ya Ami bangun. Kat dalam bilik ni lah aku terdampar. Dekat dalam timbunan baju aku terdampar. So macam bila aku ingat balik, tak boleh. Sejak tu lah aku macam, masa tu aku masih lagi makan half. Tapi disebabkan tu aku rasa macam tak function kan. So aku macam cuba makan dos yang paling sikit. At least untuk macam stablekan mood lah. Aku harap boleh stablekan lah. Aku harap benda tu betul lah. Tapi itulah, tak betul lah ceritanya kan. Okay, so disebabkan benda tu, aku dah pergi appointment kali kedua, baru aku cerita kat suami aku masalah aku apa semua tahu. Kenapa aku pergi, sebab aku cerita kat dia aku pergi hospital disebabkan laki aku tak dekat rumah. So aku pergi hospital seorang-seorang. Masa tu anak aku hantar sekolah. Masa tu laki aku tanya kenapa kenapa pergi hospital, ada masalah apa. Aku cakap adalah jumpa doktor tapi tak boleh bagi tahu sekarang. Dia tanya kenapa, sebab awak tak ada kat sini. Aku cakap macam tu, sebab dia tak ada kat sini. Kalau dia ada kat sebelah aku akan cerita. Tapi sebab dia tak ada, aku takut dia tak faham apa masalah aku. So aku cuma bagi tahu dia, jangan risau, tak ada apa-apa yang serius, tak adalah sakit nak mati ke apa, tak ada. Cuma aku jumpa doktor untuk dapatkan nasihat dan pandangan, itu je. Then after second punya appointment, aku tak bagi tahu macam okay, saya diagnose bipolar, tak. Aku tak bagi tahu. Aku bagi nama ubat, lepas tu aku suruh dia Google sendiri ubat tu gunanya untuk apa. Then baru dia cakap aku, ada masalah bipolar ke? Dia tanya macam tu, ada depression ke? Dan aku cakap yes. Dan aku cakap dengan dia yang aku bukannya saja-saja nak sembunyikan sakit tu, tapi aku tahu dia takkan percaya. Dan aku tahu kalau aku ada bukti, surat doktor apa semua, baru dia boleh macam cuba faham masalah aku. Dan disebabkan itu, aku cakap dengan dia, aku nak hantar anak pergi sekolah. Anak aku memang sekolah. Bulan 1, bulan 2, macam pertengahan bulan macam tu dah stop. Sebab mak mentua aku suka angkat aku balik
angkut aku balik Mesing tau, balik kampung tau. So yelah sebab laki aku tak ada kan, so dia pun risau apa terjadi dekat aku, dekat anak-anak aku. So memang boleh katakan 2 minggu sekali mesti aku balik Mesing. And then itulah aku cakap aku tak boleh macam ni, aku bila macam ni aku jadi lebih tertekan. And then aku cakap dengan dia, aku kena hantar anak pergi sekolah semula. Laki aku pun setuju, boleh kira macam dia macam setujulah untuk hantar anak pergi sekolah semula. Dan dia kata dia akan, masa tu okay, anak aku sekolah macam sebulan setengah macam tu. Lepas tu macam ada masalah kewangan, tak boleh nak bayar duit iuran tu, tak cukup untuk bayar duit iuran sebab yelah laki aku tak bekerja kan. Dan kerja dia so income dia tu tak cukup lah untuk cover perbelanjaan aku kat rumah, and then nak bayar iuran sekolah untuk 2 orang. So RM3,000 untuk dua orang anak, dan monthly pula RM800. So benda tu agak berat lah untuk kita orang. And kalau lepas tu dia kata dia akan usaha lah masa tu. And then aku pun happy lah anak-anak dapat pergi sekolah. And then bila anak pergi sekolah tu, aku spend masa untuk buat video kat YouTube. Aku tak tahulah kenapa, aku rasa YouTube adalah tempat untuk aku lupakan masalah aku. Bila aku bercerita macam ni, aku boleh lupakan masalah aku. Aku boleh benda tu boleh jadi satu motivasi untuk diri aku bila aku upload video kat YouTube, bila aku bercerita macam ni. So that's why walaupun aku tinggalkan lama, aku still lagi post video dekat YouTube. Dan sebab lainnya of course lah sebab nak monetize kan macam ni. Sebab aku rasa macam disebabkan mak mertua aku bukan nak aibkan mak mertua aku ke apa ke, tapi aku rasa bila mak mertua aku selalu macam ambil aku ulang-alik tu, aku rasa macam benda tu mengganggu kehidupan aku. Sebab mak mertua aku dia tak faham, orang tua kan, dia tak faham buat YouTube tu tak apa. Sebab the only reason aku nak hantar anak aku sekolah sebab aku nak spend masa untuk buat YouTube. Okay, sebab masa tu aku tak ada apa-apa keuntungan pun lagi dekat YouTube, tak ada dapat apa-apa duit pun, tak monetize pun. So benda tu dia rasa macam kenapa nak kena hantar anak pergi sekolah kalau aku tak bekerja. So disebabkan itu dia anggap aku ni masih lagi tak bekerja walaupun anak-anak sekolah. So memang boleh katakan dua minggu memang akan dalam 2 minggu memang akan ada ulang alik. Aku duduk sana seminggu, balik sini seminggu. Nanti tak sampai 5 hari nanti dia ambil lagi aku balik sana. Then so aku rasa benda tu tak normal sebab aku penat. Aku penat packing barang, penat ulang alik sana sini apa semua, berangkut barang. Dan aku rasa macam, tapi best dia duduk kampung sebenarnya sebab aku tolong dia masak. Cuma yelah bukan rumah kita sendiri kan, rasa tak selesa. Dan sebab masa tu ada adik ipar aku, dan adik ipar aku tu ada lelaki, dan penat lah nak kena jaga aurat apa semua kan. So aku cakap dengan lelaki aku dah tak nak, bukan tak nak, aku nak cari satu reason untuk aku stay dekat sini. Tak perlu ulang alik macam sebelum tu. Dan dua macam tu, masa aku dah start diagnose tu semua tu, aku dah start cari kerja. Macam carilah kerja, peluang kerja, update resume. Alhamdulillah, pertengahan bulan 5 macam tu, aku dapat offer untuk kerja. Dan dia cerita dia kelakar tau. Sebab nanti aku akan tunjuk sikit lah dekat sini ya. Aku akan masukkan apa rupa resume aku. Okay, latest pekerjaan aku adalah freelance YouTuber / housewife of 2 kids. So aku rasa macam, okay, ada juga company yang nak ambil aku kerja tau. Aku interview, and then hujung bulan Mei, bos aku contact untuk masuk kerja pada 1 hari bulan. So aku kerja dekat Raihan Eco Storage. Kalau korang adalah pendengar setia Best FM, mungkin korang akan kenal lah siapa itu Raihan Eco Storage. So yes, aku kerja kat situ untuk first 3 months probation, aku kerja sebagai kerani. And after probation, jawatan aku ditukar sebagai marketing assistant. So tapi still sampai sekarang pun aku still lagi macam kerani come marketing assistant. So marketing assistant tu tak adalah aku buat kerja sales ke apa, tapi aku buat lebih kepada handle social media Raihan Eco Storage. So aku nak ambil kesempatan ni juga, aku nak cakap thanks. Aku tak tahulah dia tengok ke tak. Tapi aku nak cakap thanks dekat manager aku, Najwa, sebab sudi bagi aku peluang untuk kerja. Mungkin pada orang lain mungkin merasa macam, alah kerja kerani je pun macam tu kan. Tapi disebabkan aku bukannya buat kerja kerani, faham tak? Aku bukannya 100% kerani saja, aku cover kerani. Yelah kira aku buat 2 kerja kan. Dan aku rasa macam attached dengan company ni sebab bila aku diterima bekerja dekat company ni, menyebabkan aku jumpa passion aku. Aku jumpa apa yang aku minat. Aku minat editing, aku minat record video, shoot video, ambil gambar apa semua aku minat. Dan aku minat editing video apa semua. So bila aku kerja dekat Raihan Eco Storage ni, kerja aku adalah editing, post content. Mungkin benda tu tak berapa perfect lah, tapi sebab kita pun tak ada ilmu. Kita bukannya pergi belajar dekat EU, ambil digital marketing course ke apa ke, tak.
Tapi benda tu adalah semua yang aku belajar sendiri. Macam mana edit video, macam mana edit gambar, macam mana shoot video yang bagus. Itu semua aku belajar sendiri. Mungkin orang lain rasa macam, alah tak adalah hebat sangat pun aku ni edit video ke apa kan. Tapi no, itu pendapat orang. Tapi untuk pendapat aku, pada diri aku sendiri, aku rasa aku dah macam, aku berjaya achieve benda yang aku tak sangka aku akan achieve. Faham tak? Sebab aku hidup selama 30 tahun aku hidup. Aku tak tahu apa yang aku nak dalam hidup sampai satu tahap aku meletup. Which is aku diagnosed bipolar lah, aku meletup. Dan bila aku kerja kat Rehana tu lah aku cakap, aku dapat jumpa apa yang aku nak, aku dapat jumpa apa yang aku minat. Sebab benda ni kan, kau tahu tak, dia jadi macam apa tau. Aku kerja 7 bulan dekat company tu, aku dah dapat feedback yang baik. Kat situ lah aku tahu, okay, aku buat benda yang betul untuk diri aku sendiri. So, that's why aku rasa macam, okay, aku, walaupun mungkin aku rasa macam penat nak pergi kerja, aku kena pergi kerja sebab this is my passion. Okay, dua benda yang aku dapat figure out bila aku bekerja dekat Rehana. Aku jumpa dua passion aku. Satu, aku suka editing. Aku suka create content sebab aku suka tengok IG yang cantik. Okay, contohnya. Lepas tu, lagi satu, aku suka buat customer service. Aku suka layan orang. Orang tanya macam-macam, aku suka layan. So, aku bukan nak cakap orang lain tak pandai layan. Tak, tapi aku rasa aku suka. So, aku akan layan extra dekat. Selain daripada tu, aku juga nak cakap thanks dekat kawan-kawan yang macam concern dekat aku. Especially Umi and Afi. And sebab whenever aku post something yang macam aku sedih ke apa ke, orang pertama yang akan tanya aku okay ke tak. Walaupun aku tak reply, tapi kau tahu tak, bila aku dapat respon yang macam tu, automatic rasa sedih aku tu hilang. Yes. So, kat sini aku nak cakap juga thanks dekat diorang sebab respon dekat aku. Thank you so much. Okay, aku mungkin tak cakap, tak explain dekat korang, tak cerita dekat korang, tak luahkan apa yang aku rasa dekat korang. Tapi bukan sebab aku tak nak share, tapi sebab aku rasa cukup benda tu aku seorang yang tanggung. Faham tak? Aku tak rasa orang lain perlu tanggung sama-sama dengan aku. So, aku tak nak tambahkan masalah orang. Faham tak? Sebab aku tahu aku boleh handle benda tu sendiri. Oh, thanks juga dekat diorang, Kak Afi dengan Kak Umi, sebab diorang lah yang macam encourage aku untuk cari kerja. Untuk cuba untuk cari kerja supaya aku ada me time, ada lebih banyak masa untuk diri sendiri. Tak adalah 100% fikir handle anak-anak je. Sebab kau bayangkan 4 tahun aku kahwin, masa aku memang habiskan kat rumah. Dan dia jadi lebih teruk bila terjadinya PKP. Sebab aku memang tak ada keluar rumah langsung. Kalau tak, sebenarnya adalah macam at least sekali laki aku ada bawa keluar rumah. Tapi bila PKP, kita tak boleh keluar rumah kan. So disebabkan itu, mungkin laki aku dah terbiasa untuk tak bawa anak-anak keluar rumah. So yes, mungkin benda tu lagi membuatkan aku lebih, mental health aku memang teruk down gila lah. So yeah. Dan aku juga nak cakap thank you dekat diri aku sendiri sebab berani untuk pecahkan tembok kesedihan tu. Yelah, pecahkan, tak buang. Benda tu belum dapat buang sepenuhnya, tapi aku dapat pecahkan tembok tu dan aku dapat cari balik siapa diri aku, dapat cari balik apa yang aku nak dalam hidup ni. Sebab kau bayangkan, aku pernah sampai satu tahap aku nak pergi, nak sambung belajar supaya aku dapat explore lagi diri aku macam tu tau. Tapi yelah, sebab duit kan, nak sambung belajar kena pakai duit kan. So disebabkan itulah aku tak sambung belajar. Kalau tak, kau bayangkan masa aku nak sambung belajar tu, aku memang dah tanya dah macam mana nak sambung belajar daripada rumah, macam PJJ lah, kiranya weekend je pergi kelas, online lah. Tapi dan okay, aku cakap okay, tak apa, fikir dulu. Sebab registration masa tu tak banyak, dalam 1,000 ke berapa ratus lah, 800 ke 1,000 ringgit macam tu je. So aku fikir macam okay, tak apa, mungkin aku boleh macam sikit-sikit minta laki aku standby duit kan. Tapi 2-3 hari lepas tu, macam tak lama selepas aku tanya-tanya untuk tamu belajar tu, tiba-tiba aku dapat offer call. So aku rasa macam okay, so ya, inilah kehidupan aku yang sekarang. Tapi itulah, aku ni sebenarnya rasa macam still lagi nak sambung belajar tau. Tapi aku nak sambung belajar. Dulu aku belajar diploma mechanical engineering dan benda tu tak efek apa-apa langsung dalam, bukan tak efek, macam bukanlah penyebab aku dapat kerja aku yang sekarang. Tapi aku nak sangat sambung belajar in digital marketing, digital social media marketing. Tapi itulah, aku masih lagi berfikir perlu atau tak. Aku mungkin perlu untuk sebagai orang kata susun strategi dekat tempat kerja, untuk planning kerja aku lah. Yes. Sebab aku adalah seorang yang sangat gagal untuk planning.
Yes, aku tak tahu, aku susah nak bezakan yang mana satu yang penting untuk buat dulu. Yes, tu masalah aku. So aku rasa semua benda penting macam tu. So yeah, that's that. Okay, thank you korang. Thank you to myself. Thank you thank you to my current self sebab buat video ni, spend masa untuk buat video ni. And to my future self. Tolonglah tengok video ni sampai habis ya. Dan kalau kau tengok video ni sampai habis, aku akan bersyukur sangat-sangat, aku akan berterima kasih dekat engkau sebab kau tengok video ni sampai habis. Okay? Kau dengar tak tu Nella? Okay lah, bye.